buka kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, seluruh masyayikh dan guru-guru kita, muslimin muslimat seluruhnya, sama ada yang telah pergi meninggalkan kita maupun yang masih hidup bersama dengan kita, dan khusus kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Syekh Al-Bajuri, iaitu namanya Al-Alim Al-Alamah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Syafi'i Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Syekh lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi lagi saya muliakan, para peserta kelas pengajian Pondok Hujung Minggu, dan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti secara online kelas kita pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini atas limpah rahman, izin dan perkenannya Allah, maka kita dipertemukan lagi untuk kesekian kalinya dalam siri pembacaan kitab kita, iaitu Risalah Al-Bajuri Fit Tauhid, yang mana kita telah pun sampai kepada muka surat 22 kalau mengikut kitab yang kita baca ini, iaitu sifat ke-6, sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah adalah satu sifat yang sangat penting dalam pengajian ilmu tauhid. Dari mana datangnya wahdaniyah? Wahdaniyah datang dari kata wahada, wahid, satu, ya. Jadi ilmu tauhid ataupun risalah tauhid ataupun tauhidun yang kita sebut, yang mana start daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas para rasul-rasul anbiya, para mursalin ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah tauhid. Tauhid ni datang daripada perkataan wahada, ya, mengesakan Allah. Tiada lain, tugas mereka adalah untuk mengeluarkan manusia daripada zulumat, kegelapan, kesyirikan, kezaliman, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tauhid tu dah jadi bahasa kita. Kita sebut tauhid, tapi kita tak tahu asalnya pada mana, daripada wahada, wahid, ataupun mengesakan Allah yang satu. Jadi sifat wahdaniyah merupakan sifat yang sangat penting dalam pengajian tauhid untuk kita fahami. Sekiranya seseorang itu memahami, mengetahui bagaimana untuk mengesakan Allah, maka lengkaplah tauhidnya. Buktinya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Kan surah Al-Ikhlas itu bila kita baca Qul huwallahu ahad, ahad di situ juga membawa makna wahdah.
Ya. Jadi bila kita tahu mengapakah bila sebut tauhid ini, apa maksud tauhid? Mengesakan Allah pada zatnya. So bagaimana cara untuk kita mengesakan Allah pada zatnya? Mengesakan Allah pada sifatnya, mengesakan Allah pada perbuatan ataupun af'alnya. Jadi artinya wajib ke atas kita mengetahui bagaimana untuk kita mengesakan Allah, mensucikan Allah, ya, daripada perkara-perkara yang tidak layak untuk dinisbahkan kepada zat yang maha esa, iaitulah Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kaedah kita memahami sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seseorang itu memahami wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, maka benar tauhidnya. Dapat dia mengesakan Allah pada zatnya, dapat dia mengesakan Allah pada sifatnya, dapat dia mengesakan Allah pada af'alnya. Selamat dia daripada syirik, ya, selamat dia daripada menyandarkan perkara-perkara yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, kurnia Allah kepada kita hari ini, kita membahaskan melalui kitab Risalah Al-Bajuri ini di bawah tajuk Wahdaniyah. Baik, kita pergi kepada apa kata musannif dalam kitabnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. ويجب في حقه تعالى الوحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. ومعنى الوحدانية في الذات أنها ليست مركبة من أجزاء متعددة. ومعنى الوحدانية في الصفات أنه تعالى ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين وهكذا، وليس لغيره صفة تشابه صفته تعالى. ومعنى الوحدانية في الأفعال أنه ليس لغيره فعل من الأفعال وضدها التعدد. والدليل على ذلك أنه لو كان متعددا lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Jadi itu teks secara penuh yang kita ambil, ya, ataupun disebut sebagai matan dalam kitab ini, ya. Baik, marilah sama-sama kita mensyarahkan akan matan tersebut. Baik, wa yajibu fi haqqihi ta'ala, maksudnya dan wajib pada haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita mengisbat, menetapkan, mengatakan, mengikrarkan dalam hati kita bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib baginya bersifat dengan apa? Sifat wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Esa Allah ta'ala itu. Maksud esa, tunggal. Apa maksud esa? Tunggal. Kalau kita sebut satu, di sebelum pada satu ada nombor kosong. Sebelum pada satu ada lagi bilangan yang dikatakan separuh. Separuh campur separuh jadi satu ataupun kosong. Esa adalah perkataan yang paling tepat untuk kita sifatkan Allah dengan sifat wahdaniyah. Maksud wahdaniyah ni, esa lawannya at-ta'addud. Apa maksud dia? Ta'addud. Apa maksud ta'addud? Berbilang-bilang. Allah tidak berbilang-bilang. Allah maha esa. Esanya Allah itu pada apa? Pada zatnya, ya, pada sifatnya dan pada af'alnya. So itulah bahasan, itulah kefahaman yang perlu kita ambil untuk mengesakan Allah pada apa? Pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya. Kalau faham seumpama itu nanti, maka fahamlah kita dalam mengesakan Allah.
mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak. Kadang-kadang orang dia kata dia mengesahkan Allah, tapi dalam kefahamannya dia mensyirikkan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang kita bimbang, itu yang kita takut. Sebab itu dalam bahasan tentang wahdaniyah, kita bertemu dengan satu perbahasan yang dinamakan kam munfasil, kam muttasil. Wajib bagi kita menolak ataupun tidak mengisbatkan, meletakkan Allah itu ada 5 kam yang wajib kita tolak, yang tidak ada pada Allah, pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, yang disebut dalam bahasan kita. Kalau kita sempat pada hari ini, kita bercarakan tentang kam muttasil, kam munfasil. Baik, kita kembali kepada kitab kita. Jadi al-wahdaniyah tu mengesahkan itu pada apa? Fizzati, pada zatnya Allah. Wa fis sifati, pada sifatnya Allah. Wa fil af'ali, dan pada perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nal wahdaniyati fiz zat, dan makna mengesahkan Allah pada zat itu, annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu zatnya murakkabah, laysat murakkabah, garis di bawah laysat, murakkabah, garis. Itu penting ya, untuk kita faham. Annaha zat ya. Sesungguhnya zat Allah itu laysat, tidak, bukan, murakkabah, tersusun, min ajza'in, daripada juzuk-juzuk, daripada unsur-unsur, daripada bahagian-bahagian. Ajza' itu jamak, datang daripada kalimah juz'un. Juz'un mufrad ataupun dia punya singular, plural dia ataupun kata jamaknya ajza'. Jadi Allah, zat Allah itu tidak tersusun daripada unsur-unsur ataupun juzuk-juzuk ataupun apa-apa yang serama serupa dengan makhluk ni. Ya, apa saja bahagian, apa saja unsur, apa saja komponen, itu dipanggil ajza'. Ataupun dalam bahasa istilah tauhid dia sebut sebagai jisim, jirim, jauhar, ataupun jauhar. Jauhar itulah yang disebut sebagai, jauhar itu apa? Benda ya. So benda ni tak kisahlah. Kalau benda itu berbentuk udara, dia ada komponen-komponen udara. Kalau benda itu berbentuk pepejal, dia terdiri daripada komponen-komponen pepejal. Kalau benda itu daripada unsur cecair, dia terdiri daripada benda-benda yang menjadikannya cecair. Kalau benda itu daripada unsur cahaya seperti malaikat, dia terdiri, dia murakkabah, dia terbentuk daripada unsur-unsur cahaya. Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala tidak tersusun zatnya daripada unsur-unsur ataupun daripada apa yang kita sebut tadi, jauhar. Jauhar ya. Maksudnya di sini annaha laysat murakkabatan min ajza'in. Sesungguhnya zat Allah itu tidak tersusun daripada juzuk-juzuk muta'addidatin, yang berbilang-bilang. Contoh juzuk yang berbilang-bilang ini macam kita lah tuan-tuan. Zat kita ini terdiri daripada unsur ataupun juzuk yang berbilang-bilang. Apa yang menyebabkan zat kita ni, diri kita ni tersusun daripada zat yang berbilang-bilang? Satu, kita ada kulit. Kedua, kita ada lemak. Kita ada daging, kita ada darah, kita ada lendir, kita ada urat, kita macam-macam lah tuan-tuan. Itu namanya juzuk yang berbilang-bilang. Allah tidak berbilang-bilang. Maha suci Allah, zatnya itu tersusun daripada unsur yang berbilang-bilang. Ya, maha suci Allah.
Ataupun macam kita, walaupun kita zat ini satu, zat kita ni, kepala ada, tangan ada, kaki ada, tangan ada, perut ada, setiap bahagian kita mencerminkan satu benda yang berbeza-beza walaupun duduknya pada satu tubuh. Maha suci Allah daripada disifatkan demikian. Maha suci Allah daripada bersifat demikian. Dan Allah Ta'ala itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam dan tidak di luar macam kita, sebab kita menempati tempat. Bila menempati tempat, maka kita ada tempat, kita memenuhi ruang. Contoh macam saya duduk sini, so ruang ini dipenuhi oleh zat saya. Maha suci Allah daripada menempati ruang. Jadi kita kena faham sungguh-sungguh untuk kita mengesakan Allah, mensucikan Allah daripada perkara-perkara yang disebut sebagai unsur. Sebab itu musannif mengatakan annaha laysat murakkabatan min ajza. Sesungguhnya zat Allah itu tidak tersusun ia daripada unsur-unsur, daripada juzuk-juzuk, ya, yang berbilang-bilang. Ya, zatnya itu adalah zat yang wahdaniyah, esa. Yes, esa. Maha suci zatnya itu daripada memiliki unsur-unsur dan berbilang-bilang. Boleh faham? Boleh. Kalau boleh faham, saya lanjutkan lagi. Sebab kita kena faham yang asas ni. Kita akan pergi kepada perbicaraan yang lebih kronik pada ni lepas ni nanti, ya. Kalau asasnya wahdaniyah, makna wahdaniyah itu kita tidak faham, maka seterusnya akan membawa kepada ketidakfahaman kita. Faham asas dia dulu, makna wahdaniyah. Baik. Wa maknal wahdaniyah fis sifat, dan makna wahdaniyah pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa maksud sifat? Apa maksud sifat? Sifat ini adalah sesuatu benda yang tidak boleh berdiri dengan dirinya sendiri. Dia memerlu kepada zat untuk menyatakan dirinya. Contoh, baju yang saya pakai ni warna dia kelabu. So warna kelabu ini dia tidak boleh berdiri kalau tidak ada kain. Kain itu zatnya. Maka oleh kerana ada kain ini, maka warna kelabu itu boleh menempel pada kain. Begitulah juga dengan sifat. Sifat tidak boleh berdiri sendiri, melainkan sifat itu mesti bersandar kepada zat. Ya, itu maksud dia. So, mari kita tengok annahu ta'ala laisa lahu sifatani. Maka yang dikehendaki dalam sifat wahdaniyah Allah Ta'ala ini, annahu, bahawasanya Allah Ta'ala itu, ya, laisa lahu sifatani, tidak ada baginya dua sifat. Maha suci Allah memiliki dua sifat. Sifatnya esa. Kalau zatnya esa, maka sifatnya juga esa. Tidak ada bagi Allah dua kudrat, dua iradat, dua ilmu, dua sama', dua basar. Ya? Mungkin 3, 4, 5, 40 kedak. Sifatnya esa. Hanya satu je kudrat. Kudrat itulah yang mutlak. Kita ada kudrat tak? Makhluk ada kudrat tak? Pada hakikatnya kita tidak ada kudrat. Tapi yang nampak kita berkudrat, kita diperkudratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kan kita akan sampai dalam bicara kita bila kita membicarakan tentang bagaimana kam muttasil pada af'al. Bicara tentang bagaimana Mu'tazilah melihat tentang af'al juz'iyah yang Allah Ta'ala letakkan kepada hambanya. Bila mana kita nak menafikan kam muttasil tadi pada af'al tadi, artinya kita akan bicarakan bab ni. Baik, kita tengok dulu di sini, ya. Baik, annahu ta'ala laisa lahu sifatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tiada baginya dua sifat. Kalau dia ada dua sifat, maka sifatnya itu tidak esa. Ya, tidak boleh ada berbilang-bilang dalam sifat Allah. Sifat Allah sebagaimana juga zat Allah wajib esa.
wajib esa sifatnya. Dia kudrat hanya satu saja kudrat. Mutlak kudrat itu miliknya. Kalau ada kita nampak pada makhluk berkudrat, itu kudrat yang diperkudratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Baik, mari kita tengok lagi. Tidak ada bagi Allah Ta'ala itu dua sifat, dua kudrat, dua iradat, dua ilmu. Nisbahkanlah kepada 10 ke 100 ke 1000 ke ya. Kita nisbah. Jadi kudrat Allah itu hanya satu, esa baginya. Kudrat hanya satu sahaja, tidak ada dua, tidak ada tiga. Itu cara mudah kita nak fahamlah tentang mengesakan Allah pada sifatnya. Jadi sifat Allah tu macam mana? Sifat Allah itu kita semua tahu, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Jadi mengapa pula kita ada sifat 20? Ini saya dah selalu cakap kepada tuan-tuan ya. Sifat 20 itu disebut sebagai ummahatus sifat. Ummahatu sifat, ibu kepada segalanya sifat. Kalau kita nak disuruh mengkaji semua sifat-sifat kamalan Allah, tak terkaji oleh akal kita. Kita ada keterbatasan manusia ni. Jadi ulama-ulama ilmu kalam berijtihad. Ulama-ulama ilmu kalam berijtihad. Mereka mengumpulkan daripada nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis. Mereka berijtihad mengatakan bahawa sifat Allah itu ada 20. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan sifat Allah yang wajib ataupun ummahatus sifat itu ada 13 je. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi tambah 7 lagi kepada sifat ma'nawiyah, menjadikannya 20 sifat. Dan ijma'lah ulama-ulama mengatakan bahawa ummahatus sifat, ibu kepada segala sifat. Ummahatus sifat tu maksudnya ibu kepada segala sifat, induk sifat. Wajib kita tahu 20 ni memadai. Lepaslah taklif kita ya, daripada kita nak kaji sifat kamalat, sifat-sifat Allah Ta'ala yang terlalu banyak, yang tak akan terkaji oleh akal kita. Jadi ulama menghadkan ya, ulama kalam menghadkan, dia kata cukuplah kalau kamu tahu sekadar 20 sifat ini sudah memadai, dan ianya dikenal sebagai ibu kepada segala sifat. Dan inilah pegangan majoriti akidah umat Islam yang disebutkan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, berpandukan kepada mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun dikenali sebagai mazhab Al-Asy'ariyah ataupun mazhab Abu Mansur Al-Maturidi yang dikenali sebagai mazhab Al-Maturidiyah. Maka inilah bahasan daripada keduanya. Dan kalau kita tengok di mana ambilan dia banyak, seperti contoh kitab Ummul Barahin yang dikarang oleh Imam As-Sanusi ya. Inilah di antara kitab-kitab permulaan yang menceritakan, yang membahagikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala kepada 13 ataupun 20 sifat ini. Jadi cara kita mengenalinya ijtihad daripada ulama-ulama ahlul kalam ya. Kalau tidak, kita berpegang macam zaman Rasulullah dulu. Zaman Rasulullah dulu cukup bila datang ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi para sahabat sudah sangat mengerti. Sebab apa mereka mengerti walaupun ayat sebanyak itu? Sebab mereka duduk dekat dengan Rasulullah, sumber ilmu, sumber kepada makrifah. Dengan Rasulullah ni tak payah dengar cakap dia, tengok dia pun orang tu dah mendapat petunjuk hidayah, apatah lagi dengan penerangan Rasulullah ya. Melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala tutup hatinya. Sebab itu semua sahabat-sahabat Rasulullah itu disebut ridwanullah alaihim, yang mereka orang yang Allah Ta'ala redha kepadanya. Kenapa? Ketinggian imannya mereka itu, ketinggian makrifahnya mereka ya. Tak adalah orang yang lebih tinggi berbanding kepada sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah lebih tinggi daripada para awliya. Kenapa? Mereka sempat bertemu dengan Rasulullah. Sebab itu satu pernah orang membahaskan tentang siapa lebih afdal di antara Umar Abdul Aziz dan Muawiyah ya. Ada satu ulama tu tanya, mana lebih afdal, Umar Abdul Aziz kan yang terkenal sebagai adilnya itu, ataupun Muawiyah yang penuh dengan kontroversi?
Kan zaman Muawiyah ni kontroversi. Lalu dijawab oleh ulama tersebut, debu yang kekat di kaki ataupun di badan Muawiyah itu lebih afdal daripada yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Pasal apa? Muawiyah sempat bertemu dengan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, mendengar kata-kata Rasulullah, hidup bersama dengan Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah. Sudah tentu apa yang dibuat oleh Muawiyah itu sangat besar. Sebab itu dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar kata, iman yang ada pada kamu ini kalau ditimbang seluruh umat aku, maka imanmu itu lebih hebat, lebih tinggi, lebih berat bilangannya dibandingkan dengan seluruh umat Islam. Dan aku, Rasulullah kata, iman aku ini Allah Ta'ala berikan seluruh umat manusia, start daripada Nabi Adam dulu yang beriman sampai sekarang, itulah nisbahnya iman aku. Rasulullah menisbahkan keimanan dia start daripada zaman Nabi Adam dulu sampailah bila-bila, itu imannya. Dan imannya Abu Bakar ialah umat baginda Nabi SAW. Pasal apa Abu Bakar sangat hebat? Kerana dia orang lelaki yang pertama yang menerima akan risalah tauhid yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah tuan-tuan, kita syukur kepada Allah kerana kita umat pada akhir zaman ini, Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat baginda Nabi SAW. Umat akhir zaman adalah di antara hamba-hamba Allah yang terpilih. Kerana apa? Kerana umat akhir zaman ini adalah umat yang sangat dirindui, dikasihi oleh baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW, selalu saya sebut hadis ni, tuba liman yarani. Baginda bersabda, tuba liman yarani wa amana bi. Berbahagia, beruntunglah bagi sesiapa yang pernah bertemu dengan aku dan beriman kepada aku. Kemudian baginda sambung lagi, tuba, fatuba, fatuba, fatuba 7 kali. Berbahagia, beruntung, berbahagia, beruntung, berbahagia, beruntung. Liman lam yarani wa amanabi. Bagi orang-orang yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepada aku. Kita adalah umat yang dirindui oleh baginda Nabi SAW. Kita beruntung tuan-tuan. Walaupun umat yang terdahulu yang mungkin sempat Rasulullah, mereka ada keuntungan yang lain, tapi bagi kita juga ada keuntungannya. Syukur. Yang paling penting kita tahu, ya, kita tahu bahawa baginda Nabi SAW amat mengasihi akan umatnya. Ya, Rasulullah akan tunggu kita di 3 tempat tuan-tuan. Ya, bila kita di akhirat kelak, setengah orang tu masa dia dalam kubur lagi dah Rasulullah dah sambut dia. Ya, ini saya baca tentang fadilat selawat. Ada beberapa fadilat selawat, kalau diamalkan, baginda Nabi SAW sendiri akan menyambut jenazah dia masa dia dalam kubur. Ya, ini saya baca satu kitab fadilat selawat. Satu lagi yang diceritakan dalam kitab ni, baginda Nabi SAW akan menyambut umatnya pertama sekali bila kita dibangkitkan umum mahsyar, pada mahsyar besok. Pada zaman mahsyar besok, nak menyegerakan hisab baginda Nabi SAW, dia kata, akulah yang akan berbuat demikian, akulah, analaha, 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 aku yang akan menyegerakan hisab ini. So umat Nabi Muhammad lah yang dulu-dulu sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat yang lahir kemudian, tapi dialah yang awal-awal sekali yang akan dihisab, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Rasulullah panggil, mana umat aku, mana umat aku, mana umat aku, mari, 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 untuk dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, baginda Nabi SAW akan tunggu umat-umat dia lepas tu di haud. Ya, di haud, baginda Nabi sendiri yang akan berikan minuman itu kepada tangan-tangan kita. Sebab tu kena banyak berselawat, ya. Ada di haud ni, dia punya minuman, cangkir minuman ataupun gelas yang minum di haud telaga Nabi ni, ya, lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. So dia mengikut kadar orang yang akan menerima itu, kadar di atas makam dia lah, martabat dia. Ada yang datang malaikat yang tolong serve, ya, malaikat yang tolong serve. Ada yang datang dia ambil sendiri,
So ada yang istimewa itu Rasulullah bagi sendiri air tersebut, dia dapat minum Rasulullah. Jadi apa Telaga Kausar itu apa hebatnya? Ya, kita di mahsyar ni kita berdiri ratusan juta tahun, wallahu alam, kita tak tahulah berapa tahun kita berdiri, yang sudah tentu dahaganya yang sangat dahaga. Sebab kita tahu dalam hadis-hadis menceritakan bahawa matahari didekatkan kepada kita, ya. Sangat dahaga, sangat panas. Memang kita sangat berharap kepada syafaat Rasulullah. Di antara keistimewaan sesiapa yang dapat minum di haud telaga baginda Nabi SAW itu, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Ya, ada setengah manusia pilihan itu dia dapat, Rasulullah sendiri bawa menghidangkan kepadanya. Punyalah istimewa orang ni, ya. Sebab tu jangan lupa banyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiganya, baginda menunggu kita di mana? Masa di mizan. Tetap Rasulullah nak menyelamatkan umatnya, ya. Di mizan dia tunggu, ya. Di mizan ditunggu. Kurang-kurang tu ditambah oleh Rasulullah. Dia nak selamatkan juga umat dia. Dan yang terakhirnya di mana? Masa melintas titian sirat. Nak jatuh je Rasulullah sambut. Sayangnya Rasulullah kepada kita, ya. Nak jatuh huyang dicambutnya umat-umatnya. Punyalah Rasulullah. Masa di akhirat kelak. Sebab itulah Rasulullah ini, tuan-tuan, walaupun beliaulah orang yang pertama sekali masuk dalam syurga, namun dia juga yang merupakan orang yang akhir nak memastikan semua umat-umatnya lepas. Dia nak bantu umat-umatnya. Oh, itulah perjuangan pengorbanan Rasulullah yang tidak terbalas oleh kita, tuan-tuan, ya. Dia bawa petunjuk dan dia juga yang menyelamatkan kita. Sebab tu pastikan kita berakidah, beriktikad dengan iktikad yang sebenar sebagaimana yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Hanya iktikad yang sebenarlah menjadi pasport yang akan boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Kita bimbang besok, kita beribadahnya kuat, berjuangnya kuat, kita sangka kita sudah duduk di atas jalan yang sebenar, tapi iktikad kita salah faham tentang wahdaniyah Allah. Kita rasa ada lagi kudrat yang sama hebat macam kudrat Allah. Salah faham, tak dapat kita mengesakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang sepatutnya kita mengesakan sifat Allah. Ya, kita ada lagi rasa kuasa. Kita nampak lagi bahawa obat itu boleh menyembuhkan selain daripada kuasa Allah. Oh, ni berat. Ya kan, itu sudah kita meletakkan satu kekuasaan kepada selain daripada makhluk. Sebab itulah dalam kupasan la ilaha illallah yang kita selalu sebut tu, yang menjadi syahadah kita, bukan saja kita katakan tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Bukan itu saja kefahamannya. Itu basicnya, itu asasnya. Tiada yang memberi manfaat, tiada yang mudarat, tiada yang menyembuh, tiada yang mengenyang, tiada yang itu, tiada yang ini. Kita menolak segala perkara, tidak boleh mendatangkan apa-apa melainkan Allah. Hanya Allah yang berbuat, hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang menaik, memulia, menghina. Dialah yang menghidup, dialah yang memati, dialah yang mendatang, dia memberi petunjuk, dialah memberi segala-galanya dia. Dan kita menafikan segala sesuatu kekuasaan yang ada yang boleh memberi kesan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baru kalimah yang sebenar, baru itulah tauhid yang sebenar. Jadi dalam bicara bab sifat wahdaniyah ini, kita mengesakan Allah pada satu zatnya, yang kedua pada sifatnya, ya. Jadi pada sifat Allah Ta'ala itu dia tidak ada sifat yang kedua, ya. Tak ada esa sifatnya. Segala sifat Allah Ta'ala itu esa. Baik. Kemudian kita tengok lagi, annahu ta'ala laisa lahu sifatani fa aksar, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada baginya dua sifat atau lebih, min jinsin wahidin, daripada jenis yang satu. Seperti contoh kudrat tadi, tak ada dua kudrat, tak ada dua sama, tak ada dua basar. Ka kudrataini, yang disebut sini, seperti dua kudrat, wahakaza, dan demikianlah.
kita kiaskanlah kepada selain daripada sifat kudrat, iradat, ilmun, hayun, sama, basar, kalam dan segala-segala sifat Allah Ta'ala yang kita tahu. Tak ada duanya, hanyalah esa semata-mata sifat Allah. Jangan kita nak kata pula selain daripada Allah ada lagi kekuasaan yang hampir sama dengan kuasa Allah. Jangan. Itu kita meletakkan Allah memiliki ataupun Tuhan itu memiliki dua kuasa, ya. Berat macam tu. Walaysa li ghairihi sifatanun walaysa li ghairihi sifatun tushabihu sifatuhu ta'ala, dan tiada baginya sifat yang menyerupai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu kudrat yang sama dengan kudrat Allah. Jangan kita iktikad ada satu kudrat yang sama yang boleh memberi bekas kepada sifatnya Allah. Maksud kudrah, apa maksud kudrah? Kudrah itu dari segi ta'aluknya dia panggil ta'aluk taksir, yang memberi bekas. Apa maksud yang memberi bekas? Mampu mengadakan dan mampu mentiadakan. Memberi bekas ni mampu mengada, mampu mentiada. Daripada tidak ada dia boleh jadikan ada, dan daripada ada macam kita ni ada ni, alam yang ada ni Allah Ta'ala boleh bagi tiada dengan kudratnya, dengan kuasanya. Itu namanya ta'aluk taksir, ta'aluk yang memberi bekas. Selain daripada kudrah Allah Ta'ala tidak ada yang memberi bekas. Ingat, asbab tidak memberi bekas. Apa maksud asbab tidak memberi bekas? Segala sesuatu selain daripada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesahkan Allah pada sifat kudratnya. Bila sifat kudrat tu kita ada ta'aluk, masuk banyak ta'aluk lah, ya. Salah satu daripada ta'aluk sifat kudrat itu ta'aluk taksir. Ta'aluk taksir. Apa maksud ta'aluk taksir? Taksir itu maksudnya yang memberi bekas. Athara yu'asiru taksiran, ya, memberi bekas, yang memberi kesan. Hanya kudrat Allah Ta'ala saja yang memiliki taksir. Selain daripada kudrat Allah tidak ada memberi taksir. Yang lain tu semuanya sebagai asbab. Obat asbab. Obat tidak boleh memberi bekas. Doktor asbab. Apa saja. Makanan asbab untuk mengenyangkan. Jangan kita mengatakan asbab memberi bekas. Yang memberi bekas itulah Rabbul Asbab, Tuhan kepada yang menciptakan asbab. Ataupun dalam bahasa ilmu tauhid disebut sebagai musabbibul asbab, ya, yang mencipta, yang mengadakan asbab, itulah yang memberi bekas. Jangan kita nampak hadiah yang dapat saja. Kita ni dapat macam-macam dia, dapat air, dapat jawatan, dapat pangkat, dapat anak, dapat macam-macam lah kesihatan, apa saja yang ada pada kita. Cukup terhenti setakat asbab. Kita nampak usaha kita, nampak cerdik kita belajar, nampak kita pandai, nampak kita usaha dan ikhtiar kita nampak. Kita tak nampak yang berkehendak, yang mencipta, yang menjadikan, yang memberikan kepada kita. Itulah Rabbul Asbab. Sebenarnya yang memberi bekas itulah Rabbul Asbab, bukannya asbab. Tapi kita ni mudah terkesima, termasuklah saya, ya, mudah tertipu dengan asbab-asbab. Kita tertipu dengan asbab. Kita rasa asbab lah yang memberi bekas. Dengan sebab cerdik kita lah kita dapat jawatan ini. Dengan sebab kita itulah kita boleh dengan sebab aku jumpa doktor pakar lah, doktor pakar ni memang terror, itulah penyakit aku ini baik. Cakap, nampak cakap itu boleh merosakkan akidah kita. Kita telah meletakkan dua sifat yang memberi bekas. Satu sifat Allah, satu lagi sifat doktor itu. Sebab kena hati-hati dalam doktor itu asbab saja. Yang sebenar-benar yang berhak, yang memberi bekas, yang memberi kesan ialah Rabbul Asbab. Ingat perkataan Rabbul Asbab. Sebab musabbibul asbab ni payah sikit. Kalau Rabb, Tuhan yang menciptakan asbab, itulah yang memberi bekas, yang memiliki taksir, ta'aluk taksir. Apa maksud taksir? Yang memberi bekas, yang benar-benar berkuasa, berkesan. Kalau dia nak, mesti jadi punya. Apa maksud takdir? Saya sebut tadi, apabila mulazamah antara kehendak hamba dan kehendak Allah, maka itulah yang dinamakan sebagai takdir.
ya, bertepatan kehendak Allah dan kehendaknya makhluk, itu yang dinamakan sebagai takdir. Maka berlakulah dia. Kalau tidak kita nak, Allah Ta'ala tak nak, tidak akan berlaku kehendak tersebut. Jadi segala sesuatu yang berlaku di atas dunia yang terjadi ini, sama ada yang terdahulu ataupun yang akan datang, sudah ada dalam ilmunya Allah, sudah ada dalam kehendaknya Allah. Bila berlaku muwafaqah antara kehendak hamba dan kehendak Allah, maka berlaku perkara tersebut. Ya, kamu rancanglah macam mana pun, ya, nak 2/3 ke apa, tapi kalau Allah tak nak 2/3, maka terpaksalah buat kerajaan campuran. Pada masa tu sekarang ni marah sama-sama, esok bila buat kecampuran jadi adik dan abang balik semula lah, ya. Jadi artinya dia lari ke situ kalau ada syarah hari ni, ya. Suat minta maaf lah tuan-tuan, hari semalam menamaan calon, ya, suasana politik dia tak boleh lari, ya. Jadi artinya segala-galanya itu telah ada dalam ilmunya Allah, telah Allah Ta'ala putuskan dalam kehendaknya apa yang akan berlaku, siapa yang akan jadi kerajaan, dah ada dah. Itulah yang akan menjadi kerajaan muwafaqah. Kita tak usah rancang lah hebat macam mana pun. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Ta'ala merancang perancangan Allah yang. Jadi ini penting kita belajar tauhid. Tak adalah kita frust, dah macam-macam habis duit banyak-banyak, tiba-tiba tak jadi, ya. Oh marah, tak terpilih marah, ya. Nampak jasa aku selama ni tak dihargai, tiba-tiba aku dibuang begitu sahaja. Ibarat habis madu sepah dibuang, ya. Takdir Allah, kehendak Allah ke atas kita. Bila orang tu ada tauhid, dia boleh menerimanya. Kalau dia tak ada tauhid, dia rasalah perbuatan dia yang terdahulu, perancangan dia, aku ni somebody yang tiba-tiba kau ketepikan, maka marahlah dia. Dia marah pada siapa sebenarnya? Pertanyaannya, dia marah pada siapa sebenarnya? Marah pada yang menentukan takdirnya. Siapa yang menentukan takdirnya? Allah. Ingat, asbab tidak memberi bekas, yang memberi bekas hanyalah Allah. Kita tak terpilih, itu kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala kehendak kita terpilih, maka jadilah wakil rakyat lagi, sepenggal lagi. Kalau tidak, tak ada lah. Tak usah cakap hebat lah, minta maaf, ya. Hari ni syarah tauhid pergi kepada apa ni, suasana pilihan raya sikit. Jadi terimalah takdir Allah dengan senang hati, ya. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, itulah yang terbaik kalau kita sanggup menerimanya dengan redha dan sabar serta syukur. Pertama, terima takdir Allah ni, sifat yang paling utama yang kena ada, redha dengan kehendak Allah. Yang kedua, kalau baik, syukur banyak-banyak. Kalau tak baik, sabar banyak-banyak. Maka kita akan dikurniakan oleh Allah dengan sebaik-baik ganjaran. Itulah sifat hamba Allah yang kenal akan Allah, yang mentadbir akan alam ini. Ya, baik. Kita pergi balik kepada buat politik semua sihat belaka, kan? Kalau tidak tadi saya mengajar semua tunduk belaka sebab politik. Ya, ajar. Okey, itu cantik. Bisa lah pertanyaan. Kalau takdir pemerintahan ini jatuh kepada orang kafir, cantik. Oh, ini dia live ni cukup bahaya, Pertama, kita kena reda kerana itu takdir Allah. Tapi dari segi syariatnya, kita kena berusaha sesuatu untuk memastikan orang Islam memegang tempok pemerintahan. Wajib bagi kita mempertahankan Islam, kerana hanya orang Islam saja boleh memastikan agama Allah dipelihara. Jadi wajib bagi kita, zahir maupun batin, mempertahankan, mengundi umat Islam sebagai pemimpin kita, dan kita wajib mempertahankan kerajaan Islam. Tak kira lah asalkan dia tu, nama tak penting tuan-tuan, tapi kita tahu dialah kerajaan yang melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh, memelihara agama Allah, ya, makmur agama Allah. Macam kita sekarang ni, kita nak ke mana-mana, agama dipelihara, agama itu diberi sebebas-bebasnya kepada kita, ya. Tapi kalau macam hajah takdir berlaku,
kita kena berusaha untuk memastikan. Kalau takdir itu berlaku juga, kita terima takdir itu, tapi kita kena berusaha untuk memastikan bahawa agama Islam tetap didaulatkan. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu yang tertinggi, tidak ada benda yang lebih tinggi daripada Islam. Tak ada. Akidah kita tidak ada perkara yang boleh kita jual beli. Agama tak boleh dijual beli. Agama tetap yang tertinggi. Kita korbankan segala-galanya, termasuk jiwa ke apa ke, harta ke, benda ke, agar Islam itu tetap di nombor satu. Tak boleh kita nak compromise bab agama. Jadi pastikan agama nombor satu. Pilihlah calon-calon yang memiliki credibility, yang kita rasa boleh mempertahankan agama kita, akan meletakkan umat manusia ini dalam keselamatan, kesejahteraan. Kita tahu bila kalau dia pilih dia ni mengkarak kita, so mengkarak tu jadi tak payah pilih lah, ya. Artinya sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang kita pilih. Pastikan orang yang boleh memikul amanah yang nak kita sandarkan kepada mereka. Tuan-tuan ingat bahawa undi tuan-tuan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan bahawa kita mengundi calon yang sebenar ataupun parti yang kita rasakan boleh menjalankan amanah, boleh mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Allah Taala bagi pada kita akal. Buatlah research, kajian, ya, untuk kita tu. Jadi kita dah kenal dia ni dulu, kini dan selamanya, ya. Contohlah. Ini bukan kempen, ya. Bukan ayat kempen, jadi saya tak nak pergi situ lah. Jangan tanyalah benda-benda gitu. Dia akan panjang jadinya. Baik. Wa makna al-wahdaniyah. Dan makna asa fil af'al, pada af'al. Apa maksud af'al? Pada perbuatan. Annahu laysa li ghairihi fi'lun minal af'al, bahawasanya tiada bagi selain daripada nya Allah fi'lun, perbuatan. Selain daripada Allah, pada hakikatnya tidak ada perbuatan. Yang berbuat itu hanya Allah semata-mata. Tapi kenapa kita nampak makhluk tu boleh berbuat, kita boleh berbuat, kita boleh berkudrat? Contoh, ya, kita ada perbuatan. Kita boleh berbuat kerana Allah yang mengizinkan pada kita melakukan perbuatan. Apa buktinya? Buktinya Allah Ta'ala beritahu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan juga perbuatan kamu, ya. Perbuatan kita itu juga ciptaan Allah, bukan ciptaan kita, bukan. Inilah, di sinilah berlakunya khilaf di kalangan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah yang akan kita bicarakan dalam Kam Muttasil Munfasil fil Af'al nanti, ya. Nanti kita bicarakan di situ, ya. Jadi artinya tidak ada perbuatan. Ini yang disebutkan oleh musannif di sini, annahu laisa li ghairihi fi'lun, bahawasanya tiada bagi selain daripadanya Allah fi'lun, perbuatan. Tak ada perbuatan yang mutlak, hanyalah milik Allah, perbuatan Allah, ya. Selain daripada Allah tidak ada yang berbuat. Sama ada qada itu qada baik ataupun qada buruk, baik buruk, semua perbuatan Allah, semua datang daripada Allah. Allah Ta'ala sebut apa dalam Al-Quran? Kul, katakanlah wahai Muhammad, kullun min indillah, segala-segala sesuatu itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya, termasuk perbuatan kita, niat kita, apa ke yang apa saja yang terwujud, semuanya datang daripada Allah. Sebab kudrah tadi, ta'alluq kudrah, ta'alluq ta'sir, yang memberi bekas itu hanyalah kuasa Allah Ta'ala saja, yang boleh mengadakan daripada tiada kepada ada, yang mentiadakan benda yang ada, benda yang ada kepada tiada, benda yang tiada kepada ada. Jadi artinya begitulah perbuatan. Segalanya tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah, melainkan perbuatan Allah. Itu disebutkan di sini, annahu laisa li ghairihi fi'lun, bahawasanya tiada bagi selainnya itu
perbuatan minal af'al, daripada perbuatan-perbuatan, melainkan segala-galanya perbuatan milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhidduha, didha itu kembali kepada mana? Tengok kitab. Wa dhidduha, jangan tengok muka saya, tengok kitab tu. Kalau tengok muka saya ke kitab tak tengok, rupanya tak tahu. Wa dhidduha, lawannya nya dhamir ha itu kembali kepada mana? Kembali kepada wahdaniyah. Garis bawah ha tu, dhamir ha itu garis bawah dia, dia kembali kepada atas tu, al-wahdaniyah. Dan lawannya, lawan kepada esa itu, baru kita jumpa lawannya. Tapi saya dah jelaskan dari awal-awal ya. Jadi ha itu lawan kepada wahdaniyah. Jauhnya domain ni kembali ke atas Ustaz. Ya, memanglah bahasa Arab memang begitu ya. Sebab itu nya. Kalau baca kitab lama nya, kena cari nya tu kembali ke mana-mana ya. Dia ada tempat kembalinya. Jadi domir itu apa dia? Ganti nama. Ganti nama tu ada berapa? Ganti nama diri pertama, ganti nama diri kedua, ganti nama diri ketiga. Siapa ganti nama diri pertama? Ana, nahnu, saya, kami. Itu ganti nama diri pertama. Apa ganti nama diri kedua? Ganti nama diri kedua bukan huwa saja. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Itu ganti nama diri yang kedua, awak. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, yang kita baca dalam tahiyat. Sebab tu bila kita sebut assalamualaikum, ka itu kamu, ka, kuma, kum. Macam anta, anti, antuma, antum, antunna. Ganti nama diri kedua, assalamualaikum. Sebab tu bila kita sebut assalamualaikum, kita bayangkan seolah-olah kita sedang memberi salam kepada rohaniah Rasulullah yang ada depan kita. Ganti nama diri kedua. Sebab dhamir mukhatabah. Pasal apa? Kan tidak, taklah disebut assalamualaikum. Jadi memang kita tak nampak Rasulullah, tapi perasaan kita bila kita sebut assalamualaikum, kita rasa aku sedang beri salam sejahtera kepada engkau wahai Rasulullah. Rohani kita seolah-olah bercakap kepada Rasulullah yang ada depan kita. Sebab kita dalam tahiyat itu menggunakan dhamir ka. Ka itu lil mukhatab, untuk kita mengkhitab kepada seseorang yang hadir di depan kita. Ganti nama diri yang ketiga. Diri yang kedua, orang yang kedua ni kita sedang cakap, lawan cakap, assalamualaikum, kaifa haluka, ma akhbaruka, ka semua yang kita cakap. Dia panggil mukhatabah, orang yang kita lawan cakap, ada depan, cokoh depan kita. Satu lagi ganti nama diri yang ketiga yang dinama dhamir ghaib, orang yang tidak hadir di depan kita. Itulah huwa, hiya, humma, hum, hunna. Ya, ganti nama diri yang ketiga, orang yang tak ada depan kita. Boleh faham bab ganti nama? Jadi didduha sebenarnya syarakat ha tu je ya. Didduha ni ganti nama diri apa? Diri yang ketiga. Dia. Ha untuk perempuan, untuk muzakkar, ha untuk muannas, hi ya. Okey, bukan panjang jadi bahasa Arab lah pula ya tuan-tuan. Tapi bagus kita kadang-kadang kita masuk sikit bahasa Arab, masuk balaghah, masuk ilmu mantik ya. Barulah orang khabar varieties, warna-warni. Warna-warni itulah yang menceriakan hidup kita. Ilmu tu dia kena ada warna-warni, barulah tuan-tuan tidak tidur. Setengah orang bila disebut bab gaya bahasa kena dengan jiwa dia. Rupanya dia ahli bahasa, dia sastrawan ya. Dia rasa seronok lah Ustaz belajar bahasa ni. Ada setengah orang bab tauhid, Allah tauhid Ustaz, tapi oleh kerana benda ni wajib aku nak dengar jugalah ngantuk je. Bukan, dia tak boleh tahan-tahan. Sebab apa? Ini saya dah cerita dulu kan, berlaku pada diri saya masa saya belajar sekolah agama dulu. Subjek tauhid lah subjek yang paling saya tak suka. Bukan apa, sebab saya tak faham. Bila Ustaz mensyarah, tak kurang 5 minit je Ustaz tu dia bercakap lah, lepas tu saya pun bukan dibuat-buat, saya cuba cegir-cegirkan mata dah. Sebab memang tak boleh terima. Saya pun tak tahu, dah tua-tua ni lah bahawa Allah Ta'ala
bagi kurnia untuk faham bab tauhid. Itu keadaan diri masing-masing tak sama. Siapa yang berkehendak tu? Allah yang berkehendak. Dia yang berkehendak, jangan marah tuan-tuan ya. Tapi kita sebagai hamba-Nya usaha untuk kenal Allah. Aku ya Allah, walaupun aku ni ngantuk-ngantuk dalam bab tauhid ni, Allah aku nak faham, nak kenal Kau. Tolong aku ya Allah, Kau bagi aku faham ni ya Allah, jangan ngantuk ya Allah. Ya. Sekurang-kurangnya mujahadah yang tuan-tuan buat untuk lawan ngantuk tu dikira oleh Allah. Sebab al-ajru ala qadri, ganjaran itu di atas kadar kesusahan sesuatu yang kita lakukan. Macam mana Allah Ta'ala beri ganjaran kepada seorang tu? Lagi susah tuan-tuan melakukan sesuatu ibadah, amal, lagi besar, lagi tinggi ganjarannya. Ya? Al-ajru ala qadri ta'biha. Ajar, ganjaran itu di atas, dikira sejauh mana kesusahan yang kita lakukan. Tuan-tuan, sebab tu tak ramai orang nak sembahyang tahajud. Senang? Payah. Nak sembahyang berjemaah semua senang? Payah. Nak berzikir istiqamah senang? Payah. Nak istiqamah baca Quran setiap hari senang? Payah. Nak buat baik senang? Payah. Nak tahan mulut pada ngumpat? Payah. Terutama sekali zaman-zaman pilihan raya ni. Ngumpat saja start pada pagi sampai ke malam. Minta maaf tuan-tuan. Ngata korang tu, ngata korang ni, nampak sikit start lah dia punya tu semangat. Sedang kita tahu bahawa ngumpat itu dosa besar. Senang nak tahan mulut pada ngumpat? Payah. Kadang-kadang orang alim pun mengumpat, minta maaf tuan-tuan, mengata buruk kepada lawan sejenisnya, ya, disebabkan. Jadi tak boleh kita sebut ya, sebab benda tu payah. Untuk tahan mengumpat tu payah ya. Jadi kalau buat juga macam mana? Taubatlah. Ya, taubatlah. Jadi Allah Ta'ala tu, walaupun kita dia tahu dah kita ni hamba, mesti akan buatnya. Dia beri dia punya antidote dia. Ya. Tadi antivirus. Tadi virus. Sebab virus ni. Antidote dia ada taubat. Segeralah kita fasari'u ila maghfiratin min rabbi wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Ya. Maka kamu bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah. Ya. Bila kita tahu astagfirullah, aku ngumpat dah dia ni. Tak pasal-pasal lah ya. Ngatakan macam-macam lah, rambut jerbang lah, muka itulah, pakai botok lah. Tak pasal, tak sepatutnya dia kata. Tiba-tiba dia kata ya, astagfirullah. Apa kaedahnya dia mengata korang tu ya? Sakit hati ke? Ataupun ilaha illallah, tak pasal-pasal dapat dosa kering tu. Selamat tak buat dalam dia punya status FB ataupun TikTok dia? Kalau tidak, itulah dosa kering berpanjangan. Kita nak jariah yang berpanjangan. Ini pasal-pasal pula kita tengok. Tuan-tuan baca buka FB page masing-masing tukar TikTok yang cerita mengata korang la ilaha illallah, itu semua dosa kering. Lagi dia tak padang lagi telah dosa tu mengalir padanya. Jangan kita terlibat dengan dosa ni tuan-tuan ya. Sekurang-kurang kalau kita mengata, kita istighfar cepat-cepat, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ingat, ni zaman-zaman pilihan raya, kita akan dengan mudah untuk menceritakan keburukan orang yang kita tak suka. Lebih baik tuan-tuan tengok cerita kartun lah, pada tuan-tuan tengok cerita-cerita tuan-tuan tak berdosa ya. Ini kan tengoknya nak pula kita tengah mengetil. Biasanya bukan orang perempuan memang terkenal dengan kuat bergosip ya. Tapi orang lelaki pun sama juga. Start dia tu, zaman pilihan raya ni sebenarnya saya terbalikkan. Orang lelaki lagi banyak dosa pada orang perempuan ya. Kalau hari biasa-biasa orang perempuan, sebab dia ada dia punya grup mencoret tingkap. Tapi hari-hari pilihan raya ni orang lelaki lagi banyak dosa daripada melainkan orang perempuan yang duduk berkecimpung dalam bidang ni lah. Pun dia tak lari lah ya. Saya jumpa geruk-geruk dia tu dia start lah. Sebab kita tahu dosa ngumpat ni dosa yang besar ya. Tapi hak tu lah benda yang kita buat. Senang? Tak senang. Jadi untuk kita keluar daripada dosa tu, al-ajru ala qadri artinya balasan seseorang itu dikira di atas dasar sebesar mana dia dapat melaksanakan tugas Allah. Nak lawan ngumpat, aku tak
berpeluh-peluh dia tahan untuk menceritakan benda tu, tapi nak juga cerita tak ada arah lah. Jadi artinya begitulah, belajar tauhid payah nak faham ya, tapi datang juga kelas, dengar juga lah ustaz, ini 44 kali dah saya dengar bab wahdaniyah, mungkin hari ni hari baru nampak cerah-cerah sikit, baru hari ni nak faham. Contohlah ya, baru hari ni faham ustaz, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalau tak faham lagi, ya Allah bantu aku, ya Allah aku nak juga faham ya. Sebagaimana ustaz tu terang, aku nak juga faham, tolong aku ya Allah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan akan dapat kadar letihnya tuan-tuan untuk memahami itu. Tak putus asa, itulah yang sebenarnya yang Allah Ta'ala nilai ya, tak putus asa. Ya Allah, dia ni sungguh-sungguh nak kenal aku, datang juga ke kelas ni, walaupun sekarang ni suasana sedang kemuncak, orang kempen ke, lepas tu hujan pula lagi ya, datang juga ke kelas ni, tinggal segala benda-benda yang dikatakan kelas ini lebih penting untuk mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah itu lebih penting berbanding dengan apa yang penting yang ada di rumah sana ya. Nonok pula macam hajah-hajah ni, cucu baru balik, nenek nak pergi mana pagi ni? Nenek nak pergi ngaji kelas pondok hujung minggu. Nak ikut? Tak boleh, nenek dia tak bagi. Nenek tinggal juga cucunya yang semalam baru sampai daripada KL ke daripada mana ya. Punyalah perjuangan nenek dengan cucu. Sebenarnya nenek tu sayang sangat ke cucunya, tapi dia sanggup sacrifice kasih sayang daripada cucu tu nak hadir sekejap ke kelas ini. Kerana apa? Kerana nak kenal Allah, Tuhan yang menciptakan dirinya dan cucunya, yang bersifat dengan wahdaniyah ya. Hari ini dapat faham tentang esanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala berikan kepada nenek itu ganjaran yang sangat besar. Walaupun dia kasih kepada cucunya, namun kasihnya kepada untuk mengenal Allah itu jauh lebih besar. Buktinya nenek tu ada dekat sini. Nenek itu ada dekat sini. Masya Allah. Baik, kita sambung lagi. Atuk pun ada. Atuk pun marah. Sebut nenek je, atuk pun marah. Atuk pun marah. Ya, atuk pun ada sekali ya. Sebut nenek je, atuk dah sebut ya. Atuk sekali. Baiklah atuk, kita sambung lagi ya. Baik. Wadidduha at-ta'addud, dan lawannya itu adalah berbilang-bilang. Apa maksudnya ha kembali kepada wahdaniyah. Lawannya wahdaniyah itu, lawannya pada esa itu berbilang-bilang. Baik. Wad-dalilu ala dhalik annahu law kana muta'addidan, dan dalil atas demikian itu, sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu berbilang-bilang, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, maka nescaya tidak akan ada sesuatu daripada makhluk-makhluk ini. Makhluk ini maksudnya alam ini. Makhluk maksudnya ciptaan Allah. Makhluk maksudnya sesuatu. Makhluk maksudnya benda yang baru lah yang dicipta ya. Jadi itu hari saya dah beritahu dah, alam, makhluk, ciptaan seerti dengannya. Jadi apa kata musannif? Annahu, sekiranya Allah Ta'ala itu berbilang, tak payah banyak lah tuan-tuan, ada dua je kuasa yang sama, kudrat, ada dua kudrat, zat ada dua zat, satu Allah, satu lagi yang seumpama dengannya. Berbilang-bilang. Sekiranya Allah Ta'ala, Tuhan itu berbilang-bilang, apa implikasinya? Lam yujad, nescaya tidak akan ada syai'un, sesuatu, min hadhil makhluqat, daripada makhluk-makhluk ini. Faham benda dia nak cakap? Faham dia nak cakap benda? Maksudnya macam ni, kalau ada dua Tuhan, dua yang kuasa yang sama hebat, satu dia nak menjadikan makhluk, dia nak menjadikan alam ni satu, dia juga ada keinginan. Dia kata tak payahlah. Artinya sama-sama kuasa. Sebab itu sifat Allah Ta'ala itu mesti esa, zat Allah Ta'ala itu mesti esa, tidak ada dua baginya. Kenapa? Mutlak. Tengok tuan-tuan, Tuhan orang putih,
Tuhan orang bukan putih, Tuhan orang great. Kan selain daripada Islam, kalau kita tengoklah Trinity punya konsep, Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak, kan ada 3 Tuhan, semua power Tuhan great. Dia ada Zeus, ada Poseidon, ada macam-macam lah tuan yang kita tengok tu. Artinya semua power belaka. Tuan-tuan tengok akhirnya Tuhan dengan Tuhan tu dia berlawan sama Tuhan dia. Itu cerita ya. Ini kalau ada, ini segi akal. Ya, seorang tak nak menjadikan akan berantakan nescaya dunia tak. Satu nak menciptakan makhluk ni macam ni, satu lagi tak setuju. Dia mesti nak dia punya cara dia. Sebab itu tidak boleh. Mustahil Allah Ta'ala itu, mustahil Tuhan itu ada berbilang-bilang. Sebab tu sifat berbilang-bilang sama ada pada zat, pada sifat, pada af'al, tidak ada pada Allah. Yang disebut sebagai al-istihalatu mustahil. Ingat ayat ni, al-istihalatu mustahil. Al-istihala al-mustahil. Al-istihalah tu maksudnya kemustahilan pada sifatnya Allah. Mustahil Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang mustahil. Itu dia maksud dia. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang mustahil. Apa sifat mustahil? Ta'addud, berbilang-bilang. Maka ta'addud itu adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala itu ta'addud pada kudratnya. Ada 2 kudrat, ada 2 kehendak, ada 2. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu berbilang-bilang pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya. Maksud al-istihalatu mustahil itu kemustahilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat mustahil. Maksudnya mustahil lah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat mustahil. Boleh faham? Menurutnya simple je, tapi oleh kerana dia punya istilahnya tu yang menyebabkan tuan-tuan pening sikit. Tapi saya rasa boleh faham je Mustahil, Allah Ta'ala itu ada sifat mustahil. Segala sifat mustahil yang kita bicara ni termasuklah sifat ta'addud, bukan sifat Allah. Itu maksud dia secara mudah. Boleh? Mokcik sampai boleh faham? Alright. Dia live ni termasuklah marketing juga ya. Jadi sempat marketing galeri Sambal Najah. Nanti penganjur pondok hujung minggu marah kat saya. Dia kata tak boleh, dia kata sini tak ada commercial break Jadi minta maaf penganjur, lepas ni tak buat dah, tobat. Lepas ni tak buat dah commercial break, tak boleh. Baik. Annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Sekiranya Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, nescaya berbilang-bilang pada apa? Pada sifatnya, pada zatnya, pada af'alnya, nescaya makhluk ini tidak akan ada, alam ini tidak akan ada. Itu maksud dia. Mudah je benda yang nak sampaikan ya. Baik, jadi kita tengok apa yang diceritakan, yang maknanya yang ditulis oleh orang yang mensyarahkan kitab ini. Tadi tu syarah saya yang panjang lebar ya. Ini marilah kita ambil berkat baca orang yang mensyarahkan kitab ini. Baik, maksudnya wajib bagi hak Allah Ta'ala bersifat esa, al-wahdaniyah. Ada nombor 26 itu. Nanti kita tengok syarah 26 ya. Pada zat, pada sifat dan perbuatan. Pengertian esa tunggal pada zat adalah bahawa sesungguhnya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak tersusun daripada bahagian-bahagian yang penting. Mari kita tengok nombor 26, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, muka surat 23 itu. Dia mendalilkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang semua kita hafal dalil ni. Wa ilahukum ilahun wahid. Maksudnya, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa.
dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Dan firman-Nya lagi, Qul huwallahu ahad. Itulah dalil wahdaniyah Allah yang paling mudah, semua orang dah hafal, ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah lah Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal, dalam surah Al-Ikhlas. Baik, ya. Jadi kita tengok lagi di situ, nombor 27 pula, ya. Tidak tersusun daripada bahagian-bahagian yang terhitung. Kita tengok di situ syarah nombor 27 tu, sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun daripada bahagian-bahagian yang terhitung. Ini dinamakan kam muttasil pada zat. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mempunyai dua sifat atau lebih daripada satu jenis yang sama seperti dua sifat kudrat dan lain-lain, dan ini dinamakan kam muttasil pada sifat. Okey, pada zat, ya. Kita baca semula lah. Kita start pada 27 dia baca semula, ya. Saya kepala ke lain, tengok lain. Itu baca lain salah tu. Sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun daripada bahagian-bahagian yang terhitung, dan ini dinamakan kam muttasil pada zat. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mempunyai dua sifat atau lebih daripada satu jenis yang sama seperti dua kudrat dan lain-lain. Ini dinamakan kam muttasil pada sifat. Dan selain Allah Azza wa Jalla tidak ada sifat yang menyamai sifat Allah, dan ini dinamakan kam munfasil pada sifat. Bahawanya selain Allah tidak ada yang mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu perbuatan daripada pelbagai perbuatan, dan ini kam munfasil pada af'al. Nanti kita akan syarah, ya. Saya tahu walaupun kita baca macam ni, the weather is not clear, Ustaz. Tengok cuaca mendung hari ni, tak berapa nak faham, Ustaz. Kena syarah juga. Itu maksudnya, ya. Baik, nanti kita syarah pada penjelasan maksud menafikan 5 kam tadi. Baik. Jadi kita baca lagi di bawah tu, untuk meringkaskan isi kandungan risalah, matan hanya menyebut 4 kam sahaja, iaitu kam muttasil pada zat, kam muttasil kam muttasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al. Jadilah 4. Jumlah sebenar ialah 5 kam, yakni menafikan kam muttasil, kam munfasil masing-masing pada zat, sifat, dan kam munfasil pada af'al, yakni perbuatan. Perbahasan ini agak rumit dan panjang. Jadi musannif pun beritahu perbahasan ini agak rumit dan panjang. Tak apa, we make it simplify, or we simplify the words, we make it easier, insyaAllah, ya. InsyaAllah kena ada ayat insyaAllah tu, semua bukan senang, ya. Baik, perbahasan ini agak rumit dan panjang, namun kerana melihat kepentingan perbahasan ini, maka dicatatkan juga di sini, tiada niat lain melainkan mengelak tersilap faham sehingga membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk kepada bicara kam, dia punya apa disebut muqaddimah dia. Tadi dah muqaddimah panjang lebar lah. Ini muqaddimah kam muttasil dan kam munfasil. Tadi bicara kita tentang wahdaniyah Allah Taala. Sebelum masuk pada kam muttasil, kam munfasil, ada juga dia punya basic yang perlu tuan-tuan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sekejap, minum air. Bismillah. Gua dengar hari ni boleh faham? Boleh faham, ya? InsyaAllah. Ingat, yang memberi faham itu Allah, bukan ustaz. Bukan lancarnya ustaz berkata-kata. Jangan kamu nampak pada asbab. Bagus Ustaz, memang bagus, tapi ingat, memberi bekas, yang membaguskan tu Allah. Kamu jangan terkesima dengan asbab, jangan tertipu dengan asbab. Tetaplah musabbibul asbab ataupun rabbul asbab. Ingat, belajar tauhid ni praktik terus,
Jangan terkesima dengan makhluk dah. Makhluk itu tanda keagungan, tanda kebesaran, tanda kesempurnaan Allah. Kena nampak agung Allah, sempurna Allah, hebatnya Allah. Ya, bismillah. Itulah yang kita nak buat tu, asas dia. Lepas tunggu tak Tuan Jasi tak sabar orang tanya awal lagi dah. Tunggu tak sebab minum lagi tanya dah. Punya advance anak murid ya. Itulah saya kata kena standby dia punya asas dulu sebelum masuk dalam bicara dia. Jadi tuan-tuan kam pun tak kenal lagi dah guna. Bismillah. Tuan-tuan, biasa diperkenalkan dengan mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Jadi munfasil dan muttasil ni dah tahu, tapi dalam ilmu tajwid tiba-tiba jumpa pula munfasil dengan muttasil dalam ilmu kalam. Ni yang pening. Warna ni nak buat, adakah hamzah dan alif bertemu dalam satu kalimat, ataupun hamzah dan alif, ataupun huruf alif waw ya, huruf mad bertemu dalam kalimat yang berpisah yang dinamakan munfasil. Bukan hak tu. Bukan hak tu ya. Mari kita faham apa itu kam, apa itu muttasil, apa itu munfasil. Ini basic dulu yang kena tuan-tuan faham. Apa itu kam? Kam dalam bahasa Arab adalah harf istifhamiyah. Kam maksudnya berapa? Maknanya berapa? Dalam ilmu nahwu disebut kam istifhamiyah. Kam untuk seseorang itu mendapat tahu. Ini basic dulu ya. Ini orang khabar takrif dulu. Untuk tahu kam tu apa? Kam tu apa? Kam tu dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Melayunya berapa? Dalam ilmu nahwu Arab disebut sebagai kam istifhamiyah. Untuk kita tahu bilangan mesti tanya dengan kam. Kam itulah penjodoh bilangan. Berapa bulan, berapa buah, berapa ringgit, berapa itu, berapa. Kalau kita nak tahu benda-benda bilangan mesti gunakan kam. Dalam bahasa Arab disebut kam itu istifhamiyah. Menanya untuk tanya berapa bilangan. Satu lagi kam dalam bahasa Arab disebut kam khabariyah. Kam untuk kita tanya tentang khabar. Nak dapat satu berita, tanya dengan kam. Tapi yang dia masuk di sini, kam berkenaan dengan berapa kuantiti, berapa kuantiti. Muttasil dan munfasil. Apa itu muttasil? Muttasil ini yang bersambung, yang bersepadu, yang sekali, yang terhubung, yang tidak putus. Itu muttasil. Bersatu, bersambung, berhubung, tidak putus, muttasil. Munfasil terpisah, tercerai, terputus. Macam saya dengan tuan-tuan, jasad saya lain, jasad tuan-tuan munfasil. Jasad saya, jasad tuan-tuan, perbuatan saya, perbuatan tuan-tuan, kudrat saya, kudrat tuan-tuan. Itu namanya munfasil. Ada dua entiti yang terpisah, bukan sekali. Muttasil duduk sekali. Macam diri saya, kepala, tangan duduk sekali. Itu muttasil, berhubung antara satu sama lain. Kam maksudnya kuantiti, bilangan. Bilangan yang terhubung dan bilangan yang terpisah. Boleh faham? Dari segi maknanya, boleh? Ada yang tak faham kat tangan? Pakcik akan syarah hari ni sampai anak-anak pakcik faham. Okey, oleh kerana semua tak ada angkat tangan, artinya dah faham. Tu Haji. Berapa bilangan? Ya, berapa bilangan? So, itu maksud kam. Muttasil, apa maksud tadi? Tersusun, berhubung, bersambung. Munfasil, apa maksud tadi? Berpisah, terpisah, terasing. Okey, faham dah ni. Semua dapat. Kalau keluar soalan tu 10/10. Kali ni minta keluar lagi lah soalan ni. Tapi pesa tak ada lah. Pondok hujung minggu tak ada pesa. Selamat lah tuan-tuan. Kalau tapak COVID-19
Silakan keluar soalan kamu muttasil. Kali ni jawab mesti mantap punya. Confident. Dalam hari biasa lupa. Jawab salah tu lah juga. Macam tu lah juga. Tu salah tu ustaz jugalah salahnya. Kenapa keluar soalan payah Baik. Mari kita tengok. Kalau kita ni sonok-sonok, orang khabar lari masanya. Tapi tak apalah, kali ni lari masa lebih sikit lah. Saya nak settlekan juga yang berkenaan dengan kam ni. Baik, penjelasan maksud menafikan 5 kam. Jadi artinya wajib bagi kita menafikan 5 kam ini daripada dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita tolak 5 kam ini daripada dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 kam ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Yang kita sebut tadi al-istihalatu mustahil. Mustahil, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mustahil. Apa dia? Dia antaranya 5 kam inilah. Jangan ada 5 kam ini kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita tolak. Ingat, kamu tasil, kamu mufasil ini untuk kita tolak daripada digandingkan kepada sifat zat dan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pergi yang pertama. Kam muttasil fi zat. Kam yang bersambung pada zat, maksudnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tersusun daripada beberapa bahagian. Mustahil zat Allah Ta'ala itu tersusun daripada beberapa unsur, daripada beberapa bahagian. Contoh yang paling mudah macam kita lah, zat yang ada pada diri kita. Kita, anak Adam ini asalnya daripada Nabi Adam yang dibuat daripada tanah, dan unsur manusia itu ada tanah, api, air dan angin. Itu unsur yang diciptakan manusia tu. Dan kalau kita pula yang dah jadi komplit ni, apa unsur yang ada pada kita? Ada kulit, ada daging, ada lendir, ada darah, ada cecair tu, macam-macam lah dalam badan kita ni. Ada bulu, ada urat, tak kira lah. Itu unsur-unsur yang membentuk zat kita. Maha suci Allah daripada memiliki unsur-unsur yang seumpama itu. Zat Allah macam mana? Laisa kamislihi syai'un. Ingat, itulah zat Allah yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Yang ada muraqabah, yang ada unsur-unsur itu makhluk ciptaannya. Zat Allah tidak serupa dengan kita. Dia tidak tersusun daripada beberapa ajza, daripada beberapa unsur. Macam mana makhluknya itu, walaupun bercantum, bersambung kita ni dalam badan kita, Maha suci Allah daripada zatnya itu tersusun daripada unsur-unsur yang demikian. Jadi Allah itu bukan ada unsur-unsur yang bersusun-susun. Zatnya itu zat yang mutlak, sebenar-benar zat. Laisa kamislihi syai'un, yang tidak tersusun daripada beberapa juzuk ataupun bahagian. Ataupun yang disebut tadi jauhar, yang tersusun daripada jauhar. Jauhar itu benda, tak kisahlah benda tu apa, cecair ke, udara ke, benda keras ke, api ke, cahaya ke, itu unsur. Maha suci Allah daripada unsur. Maha suci, jadi kita kena menafikan zat Allah itu tersusun ia daripada beberapa unsur. Maha suci Allah, itu kita kena nafikan. Itu yang pertama. Jadi kita menafikan kam yang pertama, namanya kam muttasil pada zat. Maksudnya kita menafikan bahawa zat Allah itu tersusun daripada beberapa bahagian. Macam kita dan makhluk-makhluk yang lain ini, sekalipun malaikat yang kita tak nampak, dia unsur cahaya, dia ada unsur-unsurnya yang menyusun-nyusunnya. Sebab itu malaikat itu dia ada juzuk-juzuk, nampak, boleh dikenal apa semua. Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya itu tidak dapat dikenal. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak
dapat dikenal, melainkan kita di syurga besok barulah Allah Ta'ala angkat hijab kita untuk dapat kita memandang akan zat Allah yang disebut sebagai laisa kamislihi syai'. Sekarang ni peganglah iktikad kita bahawa zat Allah itu dia laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluknya pada zatnya, ya. Sebab itu berkenaan dengan zat Allah ataupun kita belajar tu, dia adalah amrun i'tibari. Apa maksud amrun i'tibari? Sesuatu yang ada dalam zihn tapi tidak ada pada luaran. Kita ada, boleh pengetahuan kita boleh mendapat mengenalnya, namun tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Namanya amrun i'tibari. Di antara sifat-sifat Allah yang amrun i'tibari apa dia? Wahdaniyah, ya. Di antara sifat-sifat Allah yang mawjud, yang bersifat wujudiyah, apa dia? Qudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. 7 sifat Allah yang ma'ani itu namanya sifat wujudiyah. Manakala wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, itu amrun i'tibari, ya. Amrun i'tibar tu ada dalam pemikiran kita, tidak ada pada luarnya, pada jasadnya, pada luarannya. Hanya kita tahu bahawa dia ada, tapi tidak boleh nak digambarkan adanya itu bagaimana. Hanya ada fi zihn, ada dalam pemikiran, tidak ada pada, tak boleh nak disentuh, tak boleh nak dilihat, ya. Tapi ada, wajib ada, kita beriman. Itulah dia maksudnya. Jadi itulah cara mudah, ya, untuk bertaamul dengan zat, apa dia yang disebut sebagai laisa kamislihi syai'un. Baik, itu yang pertama, boleh faham, ya. Fi itu pada, ya. Baik, kam munfasil fi zat. Kam kuantiti, munfasil yang terpisah, fi zat pada zat. Maksudnya macam mana? Zat Allah Ta'ala itu, maksudnya Allah Ta'ala itu ada dua, Tuhan itu ada dua. Macam saya sebut tadi lah, mustahil Allah Ta'ala itu ada dua. Kalau ada dua, maka alam ini tidak akan wujud. Seorang nak gini, seorang nak gini, sama-sama berkuasa. Seorang nak panjang, seorang nak pendek, seorang nak atas, seorang nak mustahil, ya. Zat Allah Ta'ala itu ada dua yang sama dengannya. Zatnya satu, zat A, zat B, sama kuasa je. Tuhan sama kuasa je. Jadi mustahil Tuhan itu ada dua, ya. Itu maksud kam muntasil, kam munfasil pada zat, ya. Tadi kita menafikan bahawa zat Allah itu tersusun daripada unsur. Yang kedua, kita menafikan zat Allah itu ada dua, ada berbilang-bilang. Jadi kam ini menunjukkan kepada bilangan, kuantiti, ya, kuantiti, ya. Jadi yang pertama tu kam munfasil pada zat, yang kedua itu yang pertama kam muttasil pada zat, yang kedua kam munfasil pada zat, ya. Itu kita menafikan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Pertama, dia tersusun daripada ajza, yang kedua ada dua zat yang saumpamanya, mustahil. Jadi kedua-dua kam ini, kam muttasil, kam munfasil pada zat ini mustahil pada zatnya Allah Subhanahu. Kita tolak ini, kam ni bukan suruh terima, kita kena tolak, ya. Mustahil ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena menolaknya. Baik, yang ketiga, kam muttasil pada sifat. Tadi pada zat, sekarang ni pada sifat. Kam kuantiti yang bersambung, berhubung pada sifat. Contoh, berbilang-bilang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sama jenis. Contohnya, Allah mempunyai dua kudrat, samalah yang kita bicara tadi, ya, di awal sifat wahdaniyah tadi. Artinya Allah Ta'ala itu esa pada sifatnya, tidak berbilang-bilang sifatnya. Seperti contoh,
Kudrat mustahil. Allah Ta'ala itu ada 2 kudrat, ada 3 kudrat, ada 10 kudrat, ada 100 kudrat. Dia hanya ada 1 kudrat, dan kudratnya itu esa, tidak berbilang-bilang. Jadi di sini kita menafikan kam muttasil, kita menafikan sifat Allah, ataupun ada 1 kudrat, ada 2 kudrat yang sama dengan kudratnya Allah. Sebab itu kita tidak boleh mengisbatkan pada selain daripada Allah. Contoh, kita mengatakan obat itu yang menyembuh, Allah juga menyembuh, obat menyembuh. Sebab itu kita tidak boleh meletakkan kuasa penyembuhan itu pada obat. Kalau siapa mengatakan obat menyembuh, syiriklah dia. Sebab dia meletakkan kuasa penyembuh yang selain daripada Allah kepada sesuatu yang selain daripada Allah, kan? Implikasi dia sangat besar. Yang memiliki sifat menyembuh, yang berkuasa, kudrat. Kudrat itu apa tadi? Berkuasa untuk memberi bekas, meniada ataupun mentiada, menyembuh ataupun tidak menyembuh. Hanyalah milik mutlak Allah, tidak ada lain. Walaupun dia doktor, walaupun dia obat, itu asbab saja. Asbab tidak memberi bekas. Ingat, yang memberi bekas hanyalah kudrat Allah. Kudrat Allah itu esa, 1. Dia tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4. Boleh faham? Boleh? Ja. Tengok muka saya blur je, saya pun tak satu. Ini faham ke tidak dengar? Baik. Yang keempat, kamu fasil pada sifat. Maksudnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala ada sesuatu yang menyerupai sifat Allah. Selain daripada Allah ni ada pula sesuatu yang menyerupai sifat Allah. Macam saya sebut tadilah, ya. Ada yang sama sifat dengan Allah, ada satu lagi sifat yang sama dengan sifat Allah. Mustahil, ya, ada sifat yang sama dengan sifat Allah. Tak ada. Sebab itulah sifat Allah ni esa. Dia saja yang memiliki sifat yang macam tu. Makhluknya hebatlah macam mana. Kita tengok malaikat Jibril, malaikat yang memikul arash. Tak adalah malaikat yang lebih besar daripada malaikat Israfil yang akan meniup sangkakala, tiup hancur alam. Ya, hebat sangat Israfil ni. Israfil ni tak akan turun. Malaikat sekali-kali dia pernah turun. Malaikat Jibril pun terkejut bila tengok dia turun. Masa dia menyampaikan tu, wah, apa pasal dia pula turun dan dunia kiamat tu. So Israfil turun, tanda rupanya dia ada diutuskan satu misi nak menyampaikan kepada Rasulullah. Tengok Israfil tu. So kan dia tahu Israfil ni turun tiup sangkakala, dia tiup je dunia, satu alam ini hancur. Hebatnya Israfil ni, Hamalatul Arsh, 8 malaikat yang mikul, hebat. Tapi hebat kudrat yang ada, kekuatan yang ada tu tidak lain dan tak bukan adalah yang dipinjamkan oleh Allah. Allah menjadikan kepadanya kudrat itu sehingga dia mampu melaksanakan benda-benda yang hebat, ya. Bukan miliknya pun. Kudrah juz'iyah. Ini kudrah juz'iyah ni kemudian kita bicarakan, ya. Baik. Kamu tak munfasil pada sifat selain pada Allah. Ada sesuatu yang merupakan maha suci, ada sesuatu yang lain yang sama memiliki sifatnya sifat Allah. Kita kena tolak. Tidak ada yang memiliki satu sifat yang boleh menyamai sifat Allah. Hanya Allah lah esa dengan sifatnya. Yang lain tak ada, ya. Jadi kam ni semua kena tolak belaka. Dan yang terakhir, kam munfasil pada af'al. Selain daripada Allah ada sesuatu yang mempunyai kekuatan mengadakan sesuatu. Tidak ada yang berbuat, tuan-tuan. La fa'ila illallah. Sebab itu sangat penting masa kita bertahlil, tuan-tuan, kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan selalu sebut tiada Tuhan selain Allah. Itu makna secara umum. Tuan-tuan letaklah sesekala la fa'ila illallah, la ilaha illallah. Mulut sebut la ilaha illallah, hati sebut la fa'ila illallah. Tiada yang berbuat melainkan Allah, tiada yang berbuat melainkan Allah. Tiada yang kita nak mengisbatkan hati kita bila kita nampak sesuatu perbuatan, terus hati kita mengisbatkan tiada yang berbuat melainkan itulah perbuatannya Allah. Tiada yang berkehendak melainkan itulah kehendaknya Allah. Jadi sebab itulah
20 sifat tadi boleh, 20 sifat yang kita belajar dalam sifat 20 tu boleh dijadikan dalam kita punya penghayatan tahlil. Tiada yang menyembuh melainkan Allah, tiada yang memulia melainkan Allah, tiada yang menaik menurun, tiada yang mengangkat menjadi pemimpin, tiada yang memenangkan melainkan Allah. Tiada yang semua Allah lah. Artinya bukan senang, ya. Itulah namanya zikir nafi dan isbat. Ni la fa'ila illallah, tiada yang berbuat melainkan Allah. Tiada yang berbuat melainkan Allah. Tiada yang berbuat melainkan Allah. Semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Kita menafikan perbuatan makhluk, mengisbatkan hanya Allah yang berbuat. Allah tidak mampu berbuat apa-apa, melainkan apa yang dia buat itu atas kehendak, izin dan kurnianya Allah. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Ya, dalam hadis kursi beritahu la tataharraku zarratun, tidak bergerak sesuatu zarah, satu zarah pun tidak boleh bergerak melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Besar daripada zarah, apatah lagi, ya. Lagilah tak boleh nak bergeraknya. Kalau zarah pun tak boleh bergerak tanpa izin dan kehendak Allah, selain daripada zarah lagilah memerlukan kepada izin dan kehendaknya Allah. Jadi kita menafikan kam munfasil pada af'an, selain daripada Allah ada sesuatu yang mempunyai kekuatan. Maka di sinilah ada sedikit perbahasan tentang ulama ilmu kalam. Maka perbuatan itu dibahagikan kepada dua. Satu yang disebut af'alullah, perbuatan Allah. Satu lagi yang disebut af'alul ibad, perbuatannya hamba, ya. Dan pada perbuatan hamba itu dibahagi pula pada dua. Satu namanya af'al ikhtiyariyah, satu nama af'al ittirariyah, ya. Apa maksud af'al ikhtiyariyah? Perbuatan yang kita ada pilihan padanya. Jadi kita hamba ni kita ada perbuatan kita ada dua. Satu af'al ikhtiyariyah, kita boleh memilih perbuatan kita. Contohnya sama ada kita nak datang ke kelas ni ke ataupun tak nak datang. Nenek dan atuk tadi, yang telah memilih untuk datang tu tahniah lah, ya, nenek dengan atuk tadi. Jadi itu pilihan atuk dan nenek tadi nak datang ke kelas ni, ya. Ada juga atuk yang tak datang, maka tak adalah hari ni, ya. Jadi contoh kita makan pagi tadi, nak teh tarik ke, nak teh o, itu kita pilih Nescafe ke. Lepas ni kan ini kan banyak pilihan ni kan. Nak makan apa, tuan-tuan pilih lah. Tak nak makan pun pilihan tuan-tuan. Kita berhak memilih untuk apa. Itu af'al, kita boleh memilih. Satu lagi af'al ittirariyah. Af'al ittirariyah ni af'al yang terpaksa. Contohnya kita memang tidak boleh memilih. Ini dipaksa kepada kita untuk memilih, seperti degupan jantung berdegup ni. Tuan-tuan boleh pilih tak? Nak 20 second, 30, tak boleh. Semuanya Allah. Itu mutlak milik Allah. Tuan-tuan tak boleh pilih. Ya, darah yang blood circulation dalam diri kita tak boleh pilih. Kandungan vitamin A dalam diri tuan-tuan, vitamin B, vitamin C, kandungan gula, garam, kandungan kanji, lebih kanji macam mana, lepas tu zat besi banyak, macam-macam lah tuan-tuan. Artinya boleh pilih? Tak boleh pilih, ya. Artinya darah ke apa ke, kuantiti tuan-tuan boleh pilih. Untuk lahir sebagai mak saleh, nak jadi muka comel-comel apa jadi mak saleh, boleh pilih. Saya nak dilahirkan sebagai mak saleh, tak boleh. Lahir Melayu telah Allah telah tetapkan, lahir tak cukup inci, boleh pilih? Tak boleh. Artinya semua ittirariyah. Itu af'al ittirariyah. So af'al ittirariyah tidak pilih. Jadi af'al ittirariyah para ulama tidak ada perselisihan padanya. Semua iktifak, semua bersetuju. Ahlussunnah, Qadariyah, Syiah, Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, tak kisahlah semua sekali. Semua ulama-ulama yang 73 tu yang berselisih tu semua bersepakat di dalam af'al ittirariyah, bahawa af'al ittirariyah ni memang mutlak milik Allah. Yang berselisihnya kat mana? Af'al ikhtiyariyah.
Sampai ba'af al-ikhtirariyah ni lah kita terpaksa berhentikan kita punya kuliah untuk kita sambung pada kelas yang akan datang. Kita dah lebih dah tuan-tuan masa. Untuk itu insya-Allah penjelasan perbuatan hamba kita akan tengok apa kata Qadariyah, Mu'tazilah, apa dia kata Jabariyah, apa kata Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab kam munfasil fi af'al. Hingga setakat itu kita jumpa lagi kelas kita iaitu Haji. Ya. Ada sifat-sifat yang kita ada Allah Maha macam berat kan. Ya. Jadi yang membeza tu apa? Oh, cantik tu Haji. So, kita ada untuk yang paling mudah sekali, Allah Subhanahu Wa Taala dia memiliki sifat-sifat yang kamalat. Daripada sifat-sifat kamalat tu dia ada daripada 20 ummahatus sifat. Daripada 20 ummahatus sifat tu ada 7 sifat ma'ani. Yang mana 7 sifat ma'ani ini dikenali sebagai sifat wujudiyah, sifat yang nyata adanya. Apa itu? Qudrat, iradat, ilmun, hayat, samad, basar. Dan 7 sifat ma'ani ini ada pada kita. Itulah tajalli sifat Allah yang ada pada makhluknya yang bernama manusia, iaitulah sifat ma'ani. Pada kita ada qudrat, iradat, ilmu, hayat, samad, basar. 7 tajalli sifat Allah tu ada pada kita. Jadi Tuan Haji tanya apa beza antara sifat yang ada pada kita dengan sifat pada Allah. Sebenarnya sebenar-benar sifat itu semuanya mutlak milik Allah. Kudrat Allah, ilmu Allah, hayat Allah, sama Allah. Yang ada pada kita ni adalah tajalli, pancaran ataupun penzahiran daripada sifat-sifat Allah yang Allah Ta'ala zahirkan kepada makhluknya yang terpuji yang bernama manusia. Sifat pada Allah sifat mutlak, yang ada pada kita sifat yang dipersifatkan. Boleh? Itu je beza dia. Sifat yang dipersifat. Kita melihat kerana kita diperlihatkan oleh Allah. Dan melihat kita dengan melihat Allah berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala dia melihat seluruh ciptaannya, tidak ada satu pun yang terlindung. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dia tahu apa yang tersembunyi dan apa yang lebih tersembunyi. Apa saja dalam alam ini semuanya dilihat oleh Allah. Penglihatan kita terhad. Ada yang orang yang muda-muda, masa kita muda-muda dia tak pakai spek, nampaklah jauh-jauh kelas je dia. Makin tua makin kurang, makin tua makin kurang. Lepas tu ada gabung, ada yang buta. Ada 20%, ada 30% penglihatan kita. Penglihatan kita yang tak ada tembok ni, bolehlah kita tengok muka tuan-tuan ni, dia belakang tembok dah tak nampak. Itu penglihatan makhluk. Kita melihat kerana diperlihatkan oleh Allah. Dan setiap daripada kudrat, iradat, ilmun, hayat, samad, basar yang ada pada kita, ada dia punya kuantiti masing-masing. Allah tidak ada, dia unlimited, dia full, ya. Penglihatannya itu tidak terbatas, mutlak miliknya. Yang sebenar-benar penglihatan Allah. Yang sebenar-benar kudrat Allah. Ya, yang kita ini hanyalah diperkudratkan, diperlihatkan, diperdengarkan. Kalau Allah Ta'ala memperdengarkan kita, dengarlah. Kalau dia tidak memperdengarkan, maka tak dengar. Hajar sambil bisik, kita tak dengar lah. Sebab apa? Tak diperdengarkan oleh Allah kepada kita. Dan kemampuan kita memang setakat tu. Bila bisik-bisik tak dengar dah. Penuh keterbatasan. Makhluk penuh dengan kelemahan. Dan tidak akan berlaku tanpa kehendak dan izin Allah. Itulah bezanya. Tapi tajalli, Allah Ta'ala nak menzahirkan, nak menyatakan aku berkudrat, aku beradat, aku ilmu, aku hayat, aku sama. Kamu boleh lihat sifat wujudiyah itu aku tajallikan pada diri kamu, nyata pada diri kamu sifat wujudiyah. Itulah esok bila kita di sana besok, kita akan dapat melihat zat Allah dan nyata kudrat Allah di sana. Sebab sifat wujudiyah ni lawan dia sifat adamiyah. Ni kita bicara dalam bab yang lain lagi lah, ya. Panjang lagi tuan-tuan, takkanlah nak khatam dalam masa sehari ni. Jadi cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik lepas ni sekarang kitab Minhajul Abidin. Baik.